perkataan yang menggambarkan Prof. Shidi? He is a neat person. Career, Energetic. Systematic. Well prepared. supportive, Perfectionist. pintar, Excellent. Ambitious person. baik hati, fashionable. Generous. Caring. Excellent teacher. Dia jenis yang bising, uha-uha, tapi very focus, very determined dan dia tahu apa yang dia nak. Nur Rashidi dilahirkan pada 31/7/1975. Kehidupan kami sekeluarga masa tu bagi saya kira susahlah. Ayah dengan mak bekerja motong getah di samping buat sedikit benang dengan mengusahakan kebun. Dalam masa yang sama, belah kambing dan belah lembu untuk menampung kehidupan keluarga yang susahlah bagi saya pada masa tu. Makcik ni bukan senang, makcik susah. Makcik dulu motong getah ya. Belah Nur Rashidi. Duduk di kebun. Makcik tak tahu dah senang, makcik susah tahu abang. Senang makcik tak tahu abang. Mungkin atas usaha ayah dengan mak, Allah telah memberikan rezeki kepada kami dan kami berpindah di kampung Berapit ni lah. Umur dia masa tu 7 tahun. Dia mula bersekolah di Tadika Pelospom Tikan Batu, kemudian melanjutkan persekolahan di Sekolah Rendah Kebangsaan Tikan Batu selama 6 tahun. Inilah sekolah saya yang pertama, Sekolah Kebangsaan Tikan Batu, dari tahun 1982 hingga 1987. Okey, inilah antara bangunan asal sekolah ni. Dan di sinilah saya belajar dari tahun 1, darjah 1 sampai darjah 3 di bangunan ini. Kayu lagi, masih lagi kayu. Ya Allah, nostalgianya. Dulu ni pustakaan. Ya Allah, nostalgianya sudah. Ini kelas saya pada tahun 83, darjah 2 merah. Inilah keadaannya. Masih lagi sama seperti dulu. Cuma dulu tak ada grill, dah ada grill. Rupanya dia tak apa nak akal lah. Kita kata apa semua dia dengar. Pergi sekolah balik main. Dia pergi jual aiskrim. Jual nasi lemak. Tapi mungkin atas kehidupan yang dia lalui itu, kita tak tahulah dalam hati dia mungkin dia ada satu azam, dia nak usaha untuk memajukan keluarga. Dan Alhamdulillah sampai ke setakat hari ini, saya tengok bintang dia ni cerah lah. Daripada sekolah rendah pun dia dapat keputusan yang elok. Masa tu penilaian darjah 5 lah. Dia mendapat 5A. Kemudian melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Sains Mat Jiwa Sungai Petani. Dia bersekolah di situ selama 2 tahun. Kemudian balik bersekolah di Tikan Batu dan mendapat 8A. Ini sekolah kedua saya sehingga Form 3, tingkatan 3. Tapi dulu nama dia Sekolah Menengah Tikan Batu. Dah tukar ke Sekolah Menengah Kebangsaan Pekulah Jaya. Di sinilah saya ambil SRP sebelum saya ke MRSM Taiping. So itu saja bangunan asal. Di situlah saya daripada Form 1, Form 2, Form 3 saya pindah ke bangunan sana. Dan terus Semara ambil pergi belajar di Kulim dulu. Lepas di Kulim dan tingkatan 4 dia mendapat kejayaan yang baik. Dan Mara tukar pergi ke Taiping. Di sana dia mendapat kejayaan yang cemerlang. Kemudian ditawarkan belajar di Australia. Tapi dia tak mahu ke Australia dan terus masuk USM Pulau Pinang. Dia menempuh kejayaan yang bagi saya kira cukup gemilang lah bagi dia. Mungkin atas usaha dia, atas kesabaran dia, atas taat dia kepada kedua ibu bapa. Alhamdulillah lah. Saya mengenali Prof. Rashidi sejak daripada Form 4 bila kami di MRSM Taiping. Kemudian kami sambung di Kolej Mara Kulim, matrikulasi 1 dan matrikulasi 2 di USM Pulau Pinang. Tapi secara jujurnya masa tu saya tak berapa kenal dia. Saya just tahu dia seorang yang committed, rajin dan dia juga aktif dalam gitaram. Kemudian kami sama-sama melanjutkan pengajian di USM Tronoh dan saya mula betul-betul rapat dengan dia sejak kami third year lah. Saya mula mengenali Prof. Rashidi daripada zaman undergrad lagi. Prof. Rashidi merupakan seorang yang sangat rajin dan juga sangat aktif. Antara yang saya boleh ingat waktu itu adalah kami sama-sama terlibat ketika ceramah kejaya, ceramah dengan Lembaga Jurutera Malaysia di mana kami sama-sama menguruskan program-program sedemikian. Dia memang seorang yang easy going. Dia banyak terlibat dalam persatuan desa siswa, bidang redaksi. Dari segi akademik tidak dapat dinafikan
merasakan memang Prof. Shidi selalu cemerlang di dalam kelas antara top student dan menjadi pakar rujuk lah pada kawan-kawan. Waktu tu kami ada study group, ada 4 orang perempuan dan Prof. Shidi antara 2 lelaki yang dalam study group kami tu. Kami ada grup kami dengan kawan saya seorang lagi, Mekta ataupun Nomazita, Prof. Didi dan seorang lagi, Dolah ataupun Abdullah. Kami banyak buat teamwork sama-sama. Ada geng kami lah. Nak pergi pasar malam sama-sama kat Taman Maju, masa outing P4 satu kereta ni. Kami agak huang-huang sikit. Jenis yang bising dalam lab. Yang paling saya tak boleh lupa bila Prof. Hariyun tegur, kurang-kurangkan bercakap sikit. Dia kata, okay, banyakkan bekerja. Itu memang tak boleh lupalah. Alhamdulillah kami menamatkan pengajian dan Prof. Shidi dengan first class, kemudian meneruskan pengajian terus kepada PhD di USM. Dia jenis yang friendly, jenis yang bising-bising juga. Walaupun dia bising-bising macam tu, dia ada matlamat. Dia tahu apa yang dia nak. So, bila dah final year tu, alhamdulillah memang dia terpilih sebagai dapat anugerah Chancellor tu. Saya sebagai kawan memang amat berbangga lah dengan dia. Dan setakat ni pun antara kami satu batch, saya rasa dia lah yang paling maju ke depan. Sewaktu Prof. Shidi mengambil PhD dan saya master, supervisor kami adalah Prof. Yusof yang sekarang ni berada di UNIMAP. Pada saya, Prof. Shidi seorang yang bersih. Dia very neat. Pengurusan kerja dan pengurusan diri dia adalah sangat teratur. Cara belajar waktu itu beliau merupakan seorang yang sangat konsisten, rajin. Of course dengan kecenderungan beliau tu buat dia sekarang ni. Saya merasakan bahawa ciri-ciri kepimpinan masih lagi dikekalkan sehingga ke hari ini. Alhamdulillah bekerja di bawah beliau sebagai timbalan dekat akademi, kami tidak mempunyai banyak masalah. So far kami masih macam kawan lah, walaupun dia dah kira pangkat dah timbalan dekan, tapi still aku kau dengan dia tu memang okey lagi lah. Tahniah lah Prof. Shidi. Actually kami tak kenal pun. Pada peringkat permulaan tu actually ayah saya dengan apa nak teriak pula. Arwah ayah dengan ayah Ahmad Isa berkawan lah. So dia orang nak sambung silaturahim tu dengan cara bagi kahwin lah anak kan. Sebelum tu saya jumpa, saya rasa selalu ayah dengan mak bawa saya ke rumah sini dulu, rumah lama lah. Tak ingat tingkatan berapa, saya ternampak lah dia melintas keluar masuk bilik dia. Tapi saya tak tahu dia tu siapa. Memang saya datang ikut mak ayah je lah. Mak dan abang kata nak bagi kawan lah kan. So first time jumpa betul-betul tu masa grad. Masa tu tahun 2000, Shidi datang. So masa tu saya first jumpa dia lah. Lepas tu saya start kerja di Hospital Al-Usta. Masa tu kami start berkawan lah. Kadang-kadang dia datang daripada Teronoh dengan kancing biru dia yang kecil tu. So masa tu dia badan besar. Dia tak macam sekarang. Saya nilai dia bukan dari segi fizikal lah. Saya tengok dia dari segi pembawakan dia. Saya nampak dia boleh jadi kawan saya lah. Mak pun tanya, ayah pun tanya, bukan kata paksa lah. Masa tu actually dia belum kerja lagi, dia belum start kerja, dia sambung PhD dia. Mulanya plan nak buat dekat UK tapi somehow dia boleh buat kat USM je. Kami kahwin bulan 5, 3 bulan lepas tu saya posted pergi Hospital Kulim. Masa tu kami duduk dekat Hospital Kulim lah, quarters. Setahun lepas tu dapat Aisyah. Masa ni saya memang sibuk lah, sangat sibuk. Saya on call selang sehari. So masa ni lah orang nampak dekat dia lah, dia jaga anak. Masa tu anak kecil, anak demam ke, lepas tu pagi hantar dah lah anak yang first ni dia kuat riau. Dia kata dia sabar betul lah jaga Aisyah masa kecil. Sebab ingatkan anak seorang tu je, sebab dah 4 tahun kan tak dapat adik pun. So saya decide nak sambung belajar lah. Sebab duduk dekat Hospital Kulim tu kerja dekat pediatrik, dia agak sangat sibuk. Memang tak sempat dengan husband, tak sempat dengan anak. So saya fikir saya perlu cari satu kerja yang tak taxing lagi sangat daripada segi masa, komitmen dengan family. So tahun 2006 saya mohon dan saya dapat untuk sambung master. Lepas tu somehow saya mengandung. Itulah alhamdulillah Allah bagi rezeki yang tak disangka-sangka.
Shidi ni dari kecil dia tak banyak kena. Tapi dia cakap belak, kita kata, budak ni pandai ke mengaji. Dari darjah 1 sampai tingkatan 3 tu, saya ingat dia tak baca buku. Sampai saya kata, adik, anak periksa ni, tingkatan 3, tak baca buku lah. Nak mencabar, dia tak tahu dah. Lepas tu kata dia, jangan do'ek sangat. Alhamdulillah, memang dia boleh sembilan semua. Tuhan bagi yang tu. Manja menjaga sikit dulu. Bila dia demam, dia balik sekolah, dia nak suruh suap nasi kat dia. Dia nak makan, mak suap dia kata. Dia tak isap salah, malu kat orang. Malu apa dia kata. Bila demam ya, kau tidur dengan dia. Masa duduk di taping tu, dia suruh ulang pergi tengok dia. Tiap minggu pergi. Dulu jalan payah kan, tahu tak? Pergi dari pagi sampai petang, baru boleh balik. Sampai lah, aku duduk manja lagi. Dah kahwin dah pun. Kalau abah kat rumah, dia garang. Kalau rotan-rotan tu memang biasalah. So, abah seorang yang berdisiplin dan juga sporting lah juga. Selalu rumah tu kena kemas lah. Abah kalau... kemas. Abah suka bagi kemas rumah tu. Macam dapur mama pun abah kemaskan kadang-kadang. Yalah. Hubungan keluarga memang dia tak lupa lah. Kami selalu berkumpul, buat jamuan makan-makan dan kebanyakannya dialah yang support semua tu. Abah selalu belanja makan. Abah dia selalu beli makan. Ini dia suka makan ringkas-ringkas je dah. Macam sambal-sambal dia suka lah. Cabai udang. Kalau kuih-kuih macam tepung talam, dia suka lagu tu lah. Semua mak cik buat. Bila hujung tahun dia bawa kami pergi untuk melancong. Kebanyakannya dia yang tanggung. Memang kami pun ada duit tapi atas mungkin kebaikan dia nak support semua. Saya anggap macam kejayaan yang dia dapat selama ni dia kongsi sama kami. Kalau kat rumah, dia selalu kat TV, channel yang saya suka tengok, channel sport. Suka tengok tenis, badminton. Saya kalau dapat dengan abah, dari mama. Dengan abah dapat lagi sebab abah dari kecil jaga Aisyah. Bila demam apa-apa semua selalu mengadu banyak kat abah. Dia selalu prihatin, selalu tanya, dah buat revision belum. Selalu support saya dalam pelajaran, selalu ajar saya. Dia panggil masuk bilik tanya. Kalau pasal beli buku latihan memang banyak. Dia ni dari segi kelakuan, dia tidak ada bantahan apa-apa dengan saya. Dia terus ikut apa yang saya kata. Sehinggalah hari ini, saya bersyukurlah. Kerana dia seorang anak yang baik. Sampai ke setakat hari ini, dia banyak membantu mak dan ayah saya lah. Rumah ni kira itu dah usang lah orang kata, dimakan nenek apa semua. Tapi dia buat semula, makna kata jasa mak dan ayah tu kira dia tak lupa lah. Selama dia kerja ni, kami tak tahu dia jawatan apa, jadi apa pun kita tahu. Sampai sekarang dia naik jadi profesor ni. Hari ni baru tahu dia jadi profesor. Dia kira dia santai, biasa. Ribuan tahniah di atas kejayaan dia mendapat gelaran profesor daripada USM. Saya sebagai kakak, ucap tahniah lah kat dia. Sehinggalah hari ini, dia mendapat kejayaan yang cemerlang. Semoga kejayaan dia ni tak berhenti setakat ni. Tahniah lah nak makcik boleh jadi kerja sampai profesor. Tahniah lah. Bersyukur lah. Dan saya harap kejayaan ini menjadi sebagai perangsang kepada anak-anak untuk terus sama mengikut jejak langkah dia lah mencapai kejayaan seperti dia. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya saya berada di mana saya berada sekarang. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa saya, isteri, anak-anak, ahli keluarga mentua, USM terutamanya PBKI, rakan sekerja, sifu-sifu saya daripada tadika hinggalah sekarang, pelajar-pelajar ijazah tinggi, pelajar-pelajar prasiswazah dan rakan-rakan yang berada di sekeliling saya dari dulu hingga sekarang. Kalian adalah sumber inspirasi dan saya ingin ucapkan ribuan terima kasih dengan kerjasama dan pertolongan serta kasih sayang yang telah diberikan kepada saya, dan saya akui saya tidak akan berada di sini tanpa pertolongan dan juga kasih sayang semua. Kejayaan ini bukanlah kejayaan saya seorang tetapi adalah kejayaan semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.